Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama berjumpa lagi di bawah tajuk Penciptaan Manusia Bukti Kekuasaan Allah, Surah Ghafir ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughuu ashuddakum thumma litakunu shuyukha فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah menjadikan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam daripada sari pati tanah atau sulalah. Proses kejadian manusia begitu unik, rapi dan diatur dengan sangat sempurna. Hal ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lihat proses kejadian yang pertama adalah nutfah. Nutfah ialah merupakan percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Proses yang seterusnya adalah alaqah atau zygote, iaitu segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Proses yang ketiga adalah mudghah atau embrio. Mudghah atau embrio ialah seketul daging yang lembut. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Manakala proses yang keempat adalah janin atau fetus. Pada peringkat janin, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Hakikat roh tidak dapat dikaji kerana hakikat ini merupakan antara rahsia Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia. Sekarang, mari sama-sama kita lihat pula fasa kehidupan manusia, iaitu fasa kehidupan kita semua. Tidak siapa yang dapat lari daripada fasa kehidupan ini kerana setiap fasa ini memang perlu ditempuhi oleh manusia yang diciptakan oleh Allah. Fasa yang pertama adalah kanak-kanak. Anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Setelah fasa kanak-kanak, kita tempuhi pula remaja. Pada peringkat ini, remaja ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan peraturan dan syariat. Fasa yang keempat adalah tua.
Daya fizikal orang tua pada fasa ini semakin lemah, namun pengalaman hidup yang telah dilalui sangat berharga untuk dijadikan pedoman kepada generasi berikut. Fasa terakhir dalam kehidupan manusia adalah mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Mati menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara-perkara yang memberikan kebaikan tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Berdasarkan proses kejadian manusia terbentuk daripada air mani yang hina sehinggalah kita melalui fasa-fasa kehidupan yang cukup lengkap tersebut, jelaslah bahawa itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak perlu untuk kita pertikaikan. Kama qala Allah Ta'ala fi surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Sampai kita pada pengajaran ayat, sebagai umat Islam, kita hendaklah yakin bahawa Allah berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurna agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur agar kita tidak termasuk dalam golongan yang kufur nikmat. Manakala yang ketiga, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.